Pengalaman kisah yang menyeramkan ini berlaku di salah sebuah kampung di Batu Pahat. Kisah daripada Kak Nora. Kata Kak Nora, kisahnya berbunyi begini. Kak Nora kata beliau ada seramai, bayangkan ada 6 adik-beradik. Jadi ini bermakna ibunya ni melahirkan 7 anak lah, termasuk Kak Nora lah. Dan kata Kak Nora, beliau ni satu-satunya lah yang sering kali balik kampung jenguk ibu. Yang lain jarang sekali. Ada pun tak pernah balik kampung setelah mereka berhijrah ataupun berpindah ke bandar. Dan itulah hakikatnya. Anak yang ramai tak boleh jaga seorang ibu. Tapi terpaksalah kakak sebagai seorang anak yang sulung menjenguk-jenguk ibu. Kakak tak boleh tinggal dengan ibu. Sebab apa? Jauh dari tempat bertugas. Pukul berapa nak bangun dan pukul berapa nak sampai. Jadi terpaksa tinggal di bandar. Ada juga adik-beradik yang telah pun berhijrah di luar Malaysia, kata Kak Nora. 2 orang dari mereka, itu susah lagi Kisi, langsung tak pernah jumpa. Kadang-kadang hari raya pun tak pulang. Berjumpa, jenguk ibu, tanya khabar. Yang lain tu setakat tinggal di Kuala Lumpur pun dah susah nak datang rumah. Kakak lah, kadang-kadang setiap minggu sekali lah akan ulang alik. Jadi bila kakak dapat tahu ibu kakak ni ada penyakit, diserang sesuatu penyakit, lebih kerap kakak pulang. Malah kakak buat keputusan. Kakak beritahu suami yang kakak nak balik kampung untuk jaga mak. Mak dalam keadaan yang tidak sihat. Nasib baiklah kakak mempunyai seorang suami yang bertanggungjawab dan memahami. Kakak, suami dengan 2 orang anak balik ke kampung. Memang susah Kisi dari kampung nak pergi tempat tugas. Kena bangun awal. Balik pun kadang-kadang jalan raya sesak. Tapi inilah dia. Sedikit sebanyak harus membalas jasa ibu yang telah pun membesarkan kita. Ibu kakak Kisi, ibu kakak sakit tenat dan kakak tak nak beritahu penyakit apa yang diserang ibu. Dan waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku, anak kakak dengan suami berada di rumah kami yang terletak di kawasan bandar. Jadi apa yang berlaku, kakak ni pula berada di rumah seorang diri. Waktu itu suami dengan anak tak boleh pulang sebab keesokan hari mereka ada sesuatu yang harus mereka hadiri. Dipendekkan cerita, kata Kak Nora, kakak duduk dalam rumah seorang diri sedang penat telefon adik-beradik yang lain. Betul Kisi, penat telefon adik-beradik yang lain suruh datang cepat. Mak dalam keadaan tidak stabil. Dan kakak memang berancang, kalau malam ini keadaan mak menjadi begitu teruk, kakak nak telefon ambulans dan bawa dia pergi ke hospital, kata Kak Nora. Jadi para pendengar Ria 897, kakak telefon adik-beradik pukul 4 petang. Dah 10 malam tak seorang pun datang balik. Dah 10 malam tak seorang pun balas panggilan kakak. Kakak duduk depan telefon, masuk balik dalam bilik tengok mak, kasih makan ubat, minumkan air. Kakak duduk balik di telefon, tunggu mereka telefon, duduk di luar. Sampai 1 pagi Kisi, kakak dengar orang buka pintu. Kakak bangun ternampak adik lelaki kakak balik rumah dalam keadaan basah kuyup. Namanya Mat Nur, kata Kak Nora. Mat, kenapa kau basah ni Mat? Adik kakak Mamat ni jalan terus masuk bilik mak. Kakak tengok luar, mana kenderaan adik kakak? Kalau dia balik, dia akan memandu kereta, kata Kak Nora. Tapi bila tengok di luar, kereta pun tak ada. Kakak lari masuk balik dalam bilik. Adik kakak Mak Nur tak ada dalam bilik Kisi. Kakak terima berita sedih. Panggilan telefon akhirnya sampai ke rumah mak. Bila jawab Kisi, abang, katanya di sinilah abang ipar kepada adik kakak ni menelefon dan mengatakan adik kakak Mat Nur kemalangan jalan raya dan dalam keadaan kritikal. Bila dapat berita, kakak sedih sangat. Dalam masa yang sama, mak kakak meninggal dunia Kisi. Bayangkan betapa sedih hati kehilangan 2 orang dalam masa yang sama. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia Dan ada continuation lah kisahnya, kata Kak Nora. Adiknya datang seolah-olah jumpa ibunya.
Tapi sebenarnya adiknya kemalangan jalan raya dalam perjalanan nak pulang ke kampung untuk berjumpa dengan ibu yang sakit tenat. Dalam malam yang sama, adik meninggal, ibunya meninggal. Dan bagaimana agaknya? Apakah rasa anda dengan kisah daripada Kak Nora, pendengar kita dari Batu Pahat, berkongsi pengalaman? Anak kepada makcik ni lah, seramai 7 orang lah termasuk Kak Nora. Dan hanya Kak Nora saja yang ulang-alik, yang masih lagi tunjukkan sayang, masih lagi cintakan ibu, masih ambil berat. Kalaulah Kak Nora tak buat demikian, anda rasa bagaimana agaknya? Apa akan terjadi pada ibu tersebut? Jadi sama-sama kita renungkan kisah yang dikirimkan awal tadi, memang cukup menyayat hati. 2 insan yang disayangi dalam keluarga meninggal dunia dalam masa yang sama.